Wadzalika. Tak masuk ke tak? Minit ada 30 minit setengah jam kat dia. Beda kan? Tak masuk lagi lambat ni. Okey, boleh live balik Okey. Kita sambung balik tadi, terputus. Rasanya dekat walikulli nafsin bima tahtaju wa ma talabat. Okay. Allah lah yang mengurus dan mencipta, mentadbir setiap jiwa, setiap diri dengan apa yang diperlukan dan apa yang dia nak. Wa dzalika min kamalil qudrati, dan itu daripada kesempurnaan kudrah. Wasinatu wan naumu, mengantuk dan juga tidur itu min awaridun, awaridu. Mengantuk dan tidur itu awaridu, itu sifat-sifat arid, sifat-sifat mendatang. Arad lah, sifat-sifat yang mendatang. Taqdahu fi dhalik, yang mencacatkan pada demikian itu. Jadi mengantuk tidur itu sifat-sifat mendatang, sifat-sifat baru yang mencacatkan pada kesempurnaan kudrah. Fawajaba nafyuha, maka wajib menafikannya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahulah. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Ghazali, wa annahu dzul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Allah Ta'ala pemilik bagi mulki wal malakut, kerajaan yang nyata dan kerajaan yang tak nyata. Mulk, alamul mulk makna alam yang zahir. Malakut, alam yang tidak zahir. Alam ghaib, alam yang tidak zahir. Alam apa? Alam di sebalik mata. Alam barzah. Bazrah. Alam bazrah. Sampai kita jadi lekat bazrah ingatkan bom dia alam. Nak isalah hok. Nak sebut dia alam barzah kok. Nak sebut alam barzah. Antara nak kenal orang bawa ajaran makrifat yang sesat dan ni, penggunaan istilah yang tidak tepat dan tak betul. Kita nak kenal orang itu, tengok perwatakan, boleh kita kata dia nampak macam Laksmana Melayu dah. Nampak macam wali, nampak pakai serban, pakai jubah, pakai ni, nampak macam hebat lah. Tapi tengok, antara tak mesti ni bukan kaedah mutaridah ni, tapi aglabiyah, ghalibnya kena. Bila dia sebut istilah-istilah tapi penggunaan istilah yang tak betul dengan apa yang disebut oleh ulama. Tahu tadi? Orang ni maknanya dia dengar-dengar, lepas tu dia reka-reka faham-faham sendiri. Boleh? Okey. Orang awam tertarik sebab apa? Sebab orang tahu tak tahu, orang awam tak tahu. Dia dengar istilah tu menarik, hebat. Dia tak tahu pun makna istilah tu. Tak? Mana tadi? Annahu dzul mulki wal malakut, alam yang zahir dan alam yang tidak zahir. Wal izzati wal jabarut, dan dialah mempunyai keagungan dan juga kegagahan. Nanti dia akan syarah. Syekh akan syarah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, sahibul mulk, dzu bermakna sahib. Dzu bermakna sahib, empunya mulki, kerajaan. Fama ba'dahu, dan selepasnya al-mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Fama ba'dahu tu merujuk kepada lepas pada mulk. Fa innal kulla lahu, kerana kesemuanya milik Tuhan Melaka. Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Segala jenis-jenis alam yang ada dalam wujud ini semua milik Tuhan. Al-makhluqa, fa innal kulla lahu al-makhluqa.
Fa innal kulla lahu al-makhluqa, yang tercipta, yang dicipta, mulkuhu. Mana tu? Fa innal kulla lahu. Mana ni? Wa ghairul makhluk. Jadi dia kata sini, fa innal kulla lahu. Tengok wa ghairul makhluk wasfuhu. Nampak tak? Nampak Izzat ke mana? Apa dia? Gimana? Kuat sikit. Ya, sebab itu dia bagi atas tak? Fa innal kulla lahu. Lepas tu al-makhluku mulkuhu. Tak ada khabar. Wa ghairul makhluki wasfuhu. Mana tak perasan sini sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yakni kalau sebab tiba-tiba ghairu tak? Ghairu. Kalau katalah dia ta'attah pada makhluqa, mana ghairah? Lepas tu al-makhluqa wa ghairal makhluqi. Kalau baca masuk, dia jadi sifat kepada kulla. Fa innal kulla lahu al-makhluqa, yang dicipta, wa ghairal makhluqi, yang tidak dicipta. Fa innal kulla lahu al-makhluqa mulkuhu, yang dicipta, al-makhluqa. Nampak tak? Mana? Nak baca ke mana tu? Yakni sahibul mulki, yang mempunyai pemilik kepada kerajaan. Fama ba'dahu lah, iaitu al-malakut wal izzati wal jabarut. Fa innal kulla, kerana kesemuanya, lahu, milik Tuhan, al-makhluqa, yang dicipta daripada kul itu, mulkuhu, itu milik dia. Wa ghairal makhluqi, yang tidak dicipta, wasfuhu, ialah sifatnya. Jadi ghaira itulah kita kena atas di situ. Al-kulla, al-makhluqa, jadi badal ba'. Semua itu sama ada makhluk. Yang makhluk itu ialah mulkuhu, ciptaan dia. Wa ghairal makhluk,
Yang tidak dicipta itu, apa dia? Wasfuhu, sifat Tuhan. Semua milik Tuhan belaka. Apa lagi? Kok mana? Al-Izzah wal Jabarut. Izzah kan sifat Tuhan. Dia bukan makhluk Tuhan. Tapi dia lahu. Dari segi wasfuhu. Nampak tak? Tanda molek tu. Tanda molek-molek tu. Kok sini faham, pergi baca lagi pening pula. Ya? Sahibul mulki fama ba'dahu fa innal kulla, kerana kesemua sekali lahu, Tuhan yang punya. Al makhluqa badal ba', semua itu sama ada yang makhluk. Yang makhluk itu mulkuhu, kerajaan dan ciptaan milik dia. Wa ghairal makhluk, dan bukan makhluk itu wasfuhu, sifat dia, iaitu al-izzah. Sifat izzah, jabarut, itu sifat dia. Lahu juga, hanya milik dia juga. Boleh? Wa hadhihi al-arba'u, dan ini empat-empat perkara ini. Qad waqa'a dhikruha, sungguh telah berlaku sebutannya fi ba'dil ahadis, disebutkan dalam sebahagian hadis. Min qawli ba'dil malaikati, daripada perkataan sebahagian malaikat alaihimus salatu wassalam. Malaikat ni doa bacaan tasbih malaikat ni. Subhana dzil mulki wal malakut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Ada dengar tak? Ada dengar? Ada dengar Izzat? Kat mana? Mana? Baca malam-malam. Kat mana? Tok Tarahing. Tok warga. Lepas tu baca mana? Baca malam-malam sebelum tidur. Lagi awak nak dengar? Apa dengannya? Musik, Subhanakal ma'bud, subhanakal mawjud. Ya kat tu. Mesti tak je dengar mesti? Baca tarahim. Mesti ada tarahim tak? Tarahim subuh ada tak? Tarahim subuh. Aja kadang dengar di Syria biasa buat. Di tarahim subuh. Panjang lagi. Semua bid'ah belaka tu. Bid'ah bagi orang kata bid'ah. Tapi semua itu ialah ikrar dan satu penyataan bagi ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayu je dengar. Tak waktu subuh tak ada benda. Tak ada pun. Tempat kita pun orang ingat dulu kalau sejik, kalau Kapuana dulu ingatlah arwah Tok Sedara, dia Tok Bila. Dia tarikh-tarikh kita lain sikit. Tapi ada juga sama-sama pun ada juga. Tapi ada lain sikit lah, ada susunan dia. Jadi kalau dengar suaranya dengan tunya, makna ibtihalat. Ibtihalat je. Tak ibtihalat umum. Sidi Ustaz Syed. Ibtihalat umum. Ni dibaca pada sebelum subuh. Dia panggil tarahim as-subhi ataupun dia panggil apa? Tasbihat ataupun tengoklah, boleh cari dalam YouTube. Kita sebut orang kita sebut tarahim. Ada orang ada nama apa? Dr. Tarahim. Ambil sebab tu, kata lahir waktu tu. Wallah alam kena tanya dia lah. Al-Fadhil Dr. Tarahim Syarahi Nizam. Jadi dia pengiktirafan tentang ubudiyah. Cari dah. Benda ditulis benda. Tarahim. Zikir. Okey Tarim ada juga, masya-Allah. Ada di Syam pun ada. Tarim ada.
Jadi amalan tarahim ni dia apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dalam syarhu hasyiah, syarhu kabir ala kitab mazhab Maliki tu. Kitab apa? Syarah kabir ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-Syarhul Kabir. Mazhab Maliki ni. Syekh Dusuki ala Syarhil Kabir. Tak silap gitulah. Syarhil Kabir Syekh Dardil, Hasyiah Dusuki. Dalam tu disebut antara yang awal melakukan amalan tarahim sebelum subuh ini ialah pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila disuruh dibaca akidah-akidahnya dan juga ibtihalat ni di menara-menara. Di menara-menara supaya apa? Supaya meningkat keimanan maknawiyah umat Islam, yang mana masa tu kan mereka perlu kepada keimanan kuat nak jadi tentera ni, nak buka Al-Qudsi ni. Nampak tak? Jadi benda itu sebenarnya ada kesan. Apabila dengar dengan bacaan-bacaan apatah lagi kalau tahu makna, dia akan memberi kesan kepada kekuatan iman. Bukan senang nak pergi perang Bukan senang nak pergi perang lawan tentera Salib dan seumpamanya. Disuruh. Dan ulama tidak mengatakan itu benda yang bid'ah yang haram lah. Bukan bid'ah yang haram. Okey. Setakat wana jumpa situlah Hasyiah Dusuki ala Syarhil Kabir. Adalah kitab mazhab Maliki. Okey. Kemudian katanya Subhana dzil mulki wal jabarut. Maha suci Tuhan empunya al-mulk wal jabarut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan juga penguasaan. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Qala Syekh Abul Abbas Ibnu Banna, kata Abu Abbas Ibnu Banna rahimahullah. Fal mulku, dia nak mentakrifkan. Ma sya'nuhu an yudraka bil hissi wal mahmi. Apa yang sifatnya dapat dicapai, sya'nuhu keadaannya dapat difaham, dapat dicapai dengan panca indera dan akal lah. Dengan akal, dengan waham, dengan apa nama ni, pemikiran. Al-mulk. Wal malakut ma sya'nuhu an yudraka bil aqli wal fahmi. Apa yang keadaan atau perkara sifatnya dapat dipaham dengan akal dan kefahaman saja. Dia tidak ada dengan dapat difaham dengan panca indera. Tak boleh nak khayal-khayal ni. Kan? Dia lain dengan al-mulk. Makna al-mulk makna perkara yang zahir. Kerajaan Tuhan yang zahir. Yang dapat dipaham, dicapai melalui panca indera. Adapun malakut ialah apa yang keadaannya dapat dipaham dengan cara akal dan pemahaman semata-mata. Wujudnya jin, wujudnya malaikat, itu luar pada capaian panca indera kita, tapi ada. Wal jabarut ma sya'nuhu an yudraka bihi ma. Jabarut pula apa yang sya'an dia, keadaan hakikatnya dapat dipaham dengan kedua-dua. Lakin la fil hal, tapi bukan sekarang. Lakin fi thani halin, tapi pada keadaan yang nanti, keadaan kedua. Kama fil jannah, sebagaimana dalam syurga. Bukan sekarang ni lah. Jadi jabarut ni, ini sebahagian penafsiran ni. Jabarut ini apa yang yudrak bihima, dapat dipaham atau dicapai dengan kedua-duanya. Ai bil aqli wal fahmi. Lakin la fil hal, tapi tidak pada waktu sekarang ini, tapi pada tsanil hal, pada waktu kedua, iaitu masa di akhirat nanti.
kama fil jannah, sebagaimana dalam syurga. Idh huwa, kerana dia ini ma la ainun ra'at, perkara yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang manusia pun. Wasatarahul ainu, nanti akan dilihat di akhirat. Alam jabarut itu, satarahul ainu, akan dilihat oleh mata. Wa tasma'uhul udhunu, dan didengar oleh telinga. Wa yakhturu ala qalbi bashar, dan akan terlintas pada hati manusia. Wa kama fid dunya, sebagaimana di dunia, mimma la nudrikuhul an, daripada perkara yang tidak kita capai sekarang, wa huwa qabilun lil idraki ba'du, yang mana kita mampu faham, kita mampu capai selepas pada itu. Fafham, maka fahamlah kamu. Itu antara tafsiran bagi al-jabr. Sebahagian ulama, dan ni kebanyakannya, mereka mentafsirkan gini. Alamul mulk jelas, iaitu makna kerajaan ataupun perkara yang mampu dicapai oleh panca indera zahir ni. Alamul malakut, yang tidak mampu dicapai pada panca indera zahir kita, alam ghaib. Alamul jabarut, iaitu alam jabrullah, penguasaan Tuhan ke atas sekalian. Ini lebih lagi ni, lebih merujuk kepada jalal Tuhan dan azamah Tuhan. Jadi alam jabarut ini alam Allah Ta'ala menguasai dan menggagah di atas sekalian makhluk-makhluk ini. Itu lebih tinggi, dan kerana menzahirkan sifat jalal dan azamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alamul izzah, alamul izzah pula, ma mana'ahu Allahu an khalqihi, apa yang Tuhan halang daripada makhluknya, falam yumkinuhumul ilmu bihi, alam ketinggian dan juga keagungan. Hak ni Allah Ta'ala halang makhluk yang tak mampu nak tahu ilmu, tak mampu nak sampai untuk tahu. Kata'alluki asma'ihi wa sifatihi, seperti mana ta'alluqnya nama dan sifatnya, min haitsu ta'alluquha bihi, dari sekira-kira bertakluknya sifat dan nama dengan Tuhan. Kok mana? Tak tahu kita. Waktu luar daripada kemampuan kita. Min haitsu ta'alluquha biha. Adapun min haitsu ta'alluquha bil mumkin au bil khalqi, itu boleh tahu. Tu ada takluk tanjizi. Nampak tak? Ni dari segi aspek takluknya dengan zat Tuhan. Tu kita tak mampu tahu. Itu alam izzah. Fanzur zalika, maka kamu perhatikan demikian itu, wa ta'ammalhu, dan ta'ammulkan, perhatilah elok. Wabillahi taufiqu, dengan Allah Ta'ala lah semata-mata, dengan Allah lah taufik itu. Okey. Wal jabarut ni wazannya fa'alutun. Wazan fa'alut. Jabarut minal jabri, daripada asal kalimah al-jabr. Jabr tu apa dia? Al-jibra. Al-jibra. Al-jabr. Penguasaan. Jabar. Li'annahu jabrun baina alamaini. Kerana dia itu jabrun, penguasaan baina alamaini, antara dua alam. Antara dua alam. Alamul mulk, alamul malakut. Dia menguasai antara dua alam. Okey, habis itu fahuwa, kembali balik pada, fahuwa ni kembali balik pada benda, pada isu lafaz itu. Wal jabarut fahuwa bi ghairi hamzin, tanpa hamzah. Kalau dengan hamzah apa? Jabraut. Jabraut. Ada apa nama ni, lahjah ataupun lughah baca jabraut. Jadi di sini dibaca dengan tanpa hamzah. Fahuwa bi ghairi hamzin. Ada lughah yang qalil dibaca dengan jabraut.
Wa dzukira li, dan disebut kepadaku anna Jauhari, ya Imam Jauhari. Ni ulama lughah ni. Zakara fihi alwajhai. Dia sebut dua wajah. Boleh baca Jabarut, boleh baca Jabraut. Wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu. Thumma qala rahimahullah. Kemudian kata rahimahullah taala, kata Imam Ghazali, lahus sultanu wal qahru. Boleh dah tidak? Panjangnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Sebab ada ni masuk ayat mutasyabihat ni. Ayat mutasyabihat ni. Wasamawatu matwiyatun biyamini. Dia akan sebut ni, dia hipung Melaka ni. Sifat-sifat. 17 sifat lepas tu. Wajah, iyak, mata, jam. Ni kita sambung pada kesempatan akan datang. Wallahu taala ala wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.